Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya buat letak langsung di pekarangan pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sesi serahan memorandum oleh rakan-rakan pemandu kita yang diketuai oleh Encik Faristan dan rakan-rakan. Setelah perundingan tadi dan diizinkan masuk, cuma saya akan tunggu mereka untuk temu bual seketika nanti. Sementara kita menunggu apa yang bakal berlaku di dalam sana, nanti akan kita bertemu bual dengan Encik Faristan yang menyampaikan sendiri bersama dengan beberapa orang lagi rakan-rakan kita yang saya dipahamkan hanya 5 orang dibenarkan masuk untuk menyerahkan memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun wakilnya. Dan kita jangkakan mungkin prosesnya tidak lama. Dan selepas itu kita akan mendapat maklum balas daripada Encik Faristan dan juga kawan-kawan. Sampai itu rakan-rakan pemandu terus bertali arus hadir. Ada yang tidak mengikuti konvoi tadi juga terus datang ke perkarangan pejabat PMX kita. Share like. Baik, itu dia sahabat-sahabat. Okey, sahabat kita. Ini orang kuat kita. Sahabat, nama? Okey, baik. Ya, Assalamualaikum. Saya Farhan Johari. Okey, Cik Farhan. Baru memulakan e-hailing ni selama 3 bulan. 3 bulan. Okey, 3 bulan. Baru 3 bulan Baru 3 bulan Sudah aktif. okey, baik. Daftar 2017. Okey. Okey, amat ketara sekali di antara selepas PKP dan sebelum. Okey. Di mana fare lantainya selepas PKP Okey. dia tak tetap. Tak tetap. Okey. Dan selepas PKP pun Baik. kebanyakan kebanjiran Okey. aplikasi-aplikasi e-hailing ni Okey. terlalu berlambak. Okey. Dikatakan 34 ataupun 36 jenis aplikasi e-hailing. Jadi kita buat Black Iho ni menandakan untuk satu protes secara aman. Baik. Dan menghantar memorandum 3 tuntutan kita, iaitu 3. Fare kita akan letak tetap, iaitu RM8, bermula RM8 Baik. kita tuntut. Okey. Okey, jadi apa yang saya harapkan seramai 50-60 orang ni semua yang meluangkan masa dan menutup kepada kawan-kawan yang jauh tu menutup aplikasi e-hailing Okey. masing-masing adalah satu tanda protes dan signal kepada syarikat-syarikat e-hailing. Baik. Kalian syarikat-syarikat e-hailing jangan risau. Ini bukan kali pertama dan kali terakhir. Kami akan strike lagi sekiranya anda tidak mampu melayan kehendak para pemandu e-hailing di Malaysia. InsyaAllah kita akan adakan Black Iho seterusnya demi memastikan 3 tuntutan ini diikuti dan dilaksanakan. InsyaAllah. Kenapa hanya 3 tuntutan? Adakah ini merupakan kunci kepada isu-isu e-hailing? Ya, ini adalah merupakan kunci utama kepada semua para pemandu e-hailing di Malaysia ini. Jika 3 ini dituntut dan direalisasikan, insya-Allah kita semua tiada lagi mogok. Black Iho akan ditutup selamanya. Sekian. Terima kasih. Itu dia Cik Farhan, dan kita akan cuba dapatkan lagi pandangan daripada sudut pandang pemandu, kawan-kawan kita yang berada di sini. Mungkin ada buah fikiran mereka yang boleh diambil cakna, diambil peduli oleh sahabat kita. Okey. Boleh bos? Boleh bos? Okey, ni kawan-kawan kita semua pemandu-pemandu e-hailing hari ini. Walaupun mereka tumpang masalah yang sama dengan rakan-rakan pemandu lain, mereka datang juga ke sini untuk memberi sokongan. Wakil pemandu perempuan ni. Mana? Okey. Baik. Okey bos, boleh cakap sikit. Wakil perempuan. Kita ada salah seorang pemandu. Tadi bro kata depan pejabat PM nak bercakap sesuatu. Okey? Boleh katakan sesuatu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Kami sebagai pemandu e-hailing minta kerjasama daripada Perdana Menteri untuk tangani isu e-hailing ini. Sebabnya isu ni dah berlarutan hampir dalam 5 ke 10 tahun tentang harga ni. Jadi saya minta PM tolong kaji semula harga e-hailing pada masa kini dan minta juga Anthony Lok
turun padang bertemu dengan syarikat isu ni untuk mendapatkan harga yang munasabah. Sekarang tak sabar lah Ha. Baik, itu dia sahabat kita. Sama nama siapa tadi bro? Nama siapa? Ashraf. Encik Ashraf. Okey sahabat kita ni, Abang Handsome Sado ni mengelak untuk ditemu bual. Tapi tak apa, yang penting isi hatinya saya tahu, iaitu menuntut tambang Tak apa, junior tak junior. Tapi tambang e-hailing diselaraskan. Okey, sementara kita menunggu sahabat kita yang masuk ke dalam. kita nak luah daripada pemandu wanita pula. Apa sebenarnya yang ni? Kan? Okey, boleh? Minta ni, untuk wanita ni. Okey, kita sebenarnya inilah dia rakan-rakan pemandu e-hailing kita. Macam-macam ragam yang ada di sini. Walaupun mereka ada yang malu-malu untuk ditemu bual, tapi saya percaya dalam hati mereka tersimpan perasaan membara ingin Perdana Menteri kita campur tangan dalam isu tambang e-hailing ini. Okey, kita bermula pada pagi tadi. Konvoi daripada Cyber Solar Farm. Mereka berkumpul di sana dan seterusnya bergerak secara berkonvoi dari sana, bergegar pagi tadi Cyberjaya dan seterusnya bergegar jalan raya menuju ke Dataran Putra. Sedang kita Okey. Baik, info yang saya terima, pihak wakil pemandu telah pun berada di dalam dan telah pun melakukan urusan yang sewajarnya. Mungkin saya tidak boleh menembusi dinding sana, tapi di situlah tempat perjumpaan wakil pemandu-pemandu dengan saya tak tahu lagi siapa, sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atau wakilnya. Tapi tidak mengapa, yang penting memorandum disampaikan. Dan tadi diberitahu 3 tuntutan terkandung dalam memorandum yang nak diserahkan. Dan salah satunya adalah tambang lantai. Ini yang dituntut oleh rakan-rakan pemandu kita dari dulu sampai saat ini. Dan jika pada hari ini gagal mencapai apa-apa, ianya akan dituntut selagi mana tidak direalisasikan tambang lantai. Kalau mengikut kata Faristan tadi, mereka mencadangkan tambang lantai sekitar RM1.45 1 kilometer dan tambang buka pintu ataupun tambang minima RM8. Katanya seorang lagi sahabat tadi memperkatakan bahawa tambang sekarang adalah tambang yang ketinggalan. Maknanya sekarang ini tahun 2023, tapi tambang mungkin ketinggalan sejauh 2013 yang lalu. Perlu diingatkan juga, tambang teksi RM1.25 1 kilometer. Tapi tambang e-hailing menjunam ke paras bawah 70 sen 1 kilometer. Apa nak jadi sahabat-sahabat? Ini mungkin ada yang beranggapan salah syarikat. Tapi dari sudut lain, tidak ada perundangan yang mengatakan tambang e-hailing telah termaktub dikawal secara jelas. Okey, kita ambil suasana di sini. Kucing juga menyebelahi rakan-rakan pemandu. Nampak sahabat-sahabat Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita yang berjumpa dengan wakil Perdana Menteri di dalam sana, kita kawan-kawan kita bergurau Okey. Kucing juga ambil peduli tentang isu tambang e-hailing, walaupun kucing tak menggunakan e-hailing. Tapi syarikat kucing ada Okey, kita sorot kembali perkembangan terakhir dunia e-hailing apabila baru-baru ini rakan kita disandarkan mengadakan satu demonstrasi di hadapan sebuah syarikat e-hailing terkemuka di sana yang mengakibatkan, jika tidak silap saya, 25 orang pemandu disenarai hitamkan oleh syarikat tersebut gara-gara berkumpul di hadapan pejabat urusan syarikat e-hailing tersebut. Jadi salam duka cita daripada kami. Isu ini yang nampaknya semakin berat, tidak menyebelahi pemandu, tiada kebebasan untuk pemandu menyuarakan apa isi hati mereka. Namun begitu, kepada pemandu-pemandu juga sedikit nasihat daripada saya agar kita bertindak mengikut lunas undang-undang. Jangan sampai melanggar peraturan undang-undang, kerana jika tersilap langkah, kecil masalah jadi besar musibah. Keadaan cuaca 8/8/2023 di perkarangan pejabat Perdana Menteri ini,
nak kata mendung, memang mendung. Ada titisan mutiara dari langit telah pun turun setitik dua. Gambaran yang boleh saya berikan, tadi seketika di masjid, di hadapan Masjid Putra ataupun di dataran Putra sana, telah pun disuarakan himpunan mereka mempamerkan spanduk-spanduk yang bertulisan kawalah tambang e-hailing, lebih kurang itulah. Jadi ianya jelas memberi maksud agar pihak kerajaan kita segera mencari jalan penyelesaian isu tambang e-hailing ini. Apatah lagi pada ketika ini kami sebenarnya di Hailing FM amat berharap ianya menjadi satu isu yang sepatutnya diambil cakna oleh bukan saja pemimpin-pemimpin negara ketika ini, tetapi juga pemimpin-pemimpin parti politik. Jadikanlah modal pilihan raya anda, tawarkanlah apa yang menarik dalam industri e-hailing ini. Tahulah kami menilai mana yang intan, mana yang kaca. Itu adalah pejabat di mana di dalam sana rakan-rakan kita seramai 5 orang. Tadi hanya 5 orang yang dibenarkan masuk untuk menyerahkan sendiri memorandum tuntutan 3 perkara yang diketuai oleh Encik Faristan Abdullah, diikuti oleh Encik Farhan, Encik Zulkifli dan Encik Shan serta seorang sahabat lain. Saya dikabarkan rakan-rakan pemandu kita bukan hanya datang dari Lembah Kelang ya sahabat-sahabat. Ada yang datang dari kawasan Melaka, ada yang datang dari Negeri Sembilan, ada yang datang dari Johor untuk bersama-sama dengan sebagai rakan-rakan kita yang pada hari ini datang untuk berkonvoi sebagai simbolik kesepaduan hati mereka, kesepaduan kehendak mereka untuk memberi isyarat kepada kepimpinan negara kita supaya melihat isu e-hailing ini diselesaikan, bukan lagi berdolak dalih ataupun hanya sekadar hiasan di bibir menyedapkan hati para pemandu e-hailing. Okey, kita masih lagi menunggu. Kita mungkin ada kata-kata sikit daripada sahabat kita, salah seorang penganjur kuat konvoi gerakan kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Kita sekarang ni tengah berkumpul dan tengah menunggulah keputusan apa untuk penyerahan memorandum tu. Dan saya tahu yang 5 orang yang boleh lepas masuk tu akan memberi mandat lah untuk kita semua, tujuan kenapa kita ada di sini, dan diharap memorandum tu akan sampai sendiri ke tangan Perdana Menteri kita lah. Itulah yang saya harapkan. Ya, terima kasih. Okey, sahabat-sahabat, ini antara luahan rasa daripada rakan-rakan kita. Kenapa mereka menganjurkan konvoi? Okey, kita berbicara juga dengan sahabat kita sekali lagi. Okey. Okey, Cik Sad. Okey. Akhirnya nak hampir tertunai sudah harapan anda ni. Yalah, diharapkan yang paling harapkan ialah harga seperti yang kerajaan sarankan. Okey. Buatlah dia sebagai harga lantai. Baik. Supaya jangan ada sesiapa kurangkan daripada situ. Okay. Macam harga ayam, harga telur, ini pengangkutan ini memang sudah ada. Memang sudah ada harga lantai dia, kos dia memang sudah lantai. Kita tidak mahu pelanggan dinaikkan dengan begitu banyak harga juga. Jangan orang cakap supply and demand itu semua pembohongan yang besar. Supply and demand itu pembohongan besar. Kadang-kadang kita dapati customer juga membisik, apa salah harga banyak tinggi. Jadi ini pun kita tidak nak. Pelanggan kita pun sama juga, kita pun pelanggan juga sama. Kadang-kadang kita tak ada kereta hantar workshop, kita pun ambil Grab juga. Kadang-kadang tengok, apa salah saya ambil Grab baru RM10. Dia orang boleh ambil Grab boleh dapat sampai RM25. Jadi ini semua kita tak. Jangan cakap supply and demand itu satu sebagai alasan. Kita tidak mahu supply and demand punya harga begini. Kita mahu harga lantai supaya kos yang dialami oleh pemandu penggiat e-hailing itu dapat dibayar, dan dia juga dapat gaji daripada kerja sebagai driver. Jadi sebenarnya dalam itu kos adalah dalam lingkungan RM1.50. Ini harga memang kerajaan sudah ada, cuma dia orang tak nak laksanakan. Jadi kami minta pertolongan daripada kerajaan supaya laksanakan harga ini, dan juga harga starting yang dalam kemampuan untuk
kedua-dua pihak, iaitu pelanggan dan juga driver e-hailing. Itu adalah sekian boleh jawapan komentar saya. sikit berkenaan dengan tambang tawar-menawar. Tambang tawar-menawar ni memang telah menyakitkan kita semua. Menyakitkan. Pasal apa? Baik. Ini company sekarang sedang lawan. Macam dua gajah lawan yang kena adalah nyamuk di tengah-tengah. Kancil yang. Jadi ini kita tidak mau. Jadi tambang tawar-menawar ni memang akan menyakitkan siapa yang penggiat. Kalau dia nak bagi harga, itu company kalau setuju untuk bayar dia punya marketing fee dalam situ, penuhkanlah tambang itu. Janganlah kurangkan. Yang penting jangan kurangkan kos. Itu saja. Berkenaan dengan ada rungutan kawan-kawan, auto accept, apa pandangan? Auto accept ni memang sesuatu yang kadang-kadang baik untuk pelanggan, kadang-kadang tidak baik untuk penggiat. Sebenarnya boleh ditentukan mengikut masa atau kawasan yang hendak dipergi. Kadang-kadang penggiat e-hailing ni, kalau dia orang sudah pergi jauh ke sesuatu tempat, dia orang nak balik kosong. Lepas tu jadi dia pun kos pun sudah kurang. Jadi macam mana dia orang nak cover balik? Ini yang masalah taksi pun sama juga. Taksi pun sama. Sama juga. Masalah itu pasal kadang-kadang taksi tak mau ambil. Penggiat e-hailing pun tak mau ambil pasal yang sebenarnya dia ada satu mekanisme yang dia boleh buat supaya tambang ini untuk balik boleh di-cover. Auto accept okey. Kalau tidak, kalau auto accept tidak ada, boleh minta okey ini atau secara list permintaan, okey mau pergi tak mau pergi, atau boleh masa itu boleh minta lah ini begini keadaan. Kalau ini tidak boleh, auto accept ni sesuatu yang harus dibincang dan dianalisis baik-baik sebelum dilaksanakan. Okey, baik. Okey, sekian. Okey, terima kasih. Okey, itu pandangan daripada Encik Shan. Okey. Baik sahabat-sahabat, mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju. Tidak mengapa. Yang penting kita suarakan apa yang kita nak mengikut salurannya betul. Jadi kita membebel pun tanpa kesudahan nak buat apa kan? Bro, boleh sembang lagi? Meh. Okey, sementara kita menunggu Encik Faris masih lagi di dalam bilik di sana. Gelap gelap. Saya tak nampak dari sini. Kalau kamera saya boleh tembus, saya akan cuba tembusi dinding pejabat yang berhormat Perdana Menteri untuk melihat apa yang berlaku di dalam sana. Tapi itulah dia yang saya boleh kongsikan dengan kawan-kawan semua. Kepada yang baru mengikuti live pada hari ini, saya berada di Pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengiringi rakan-rakan pemandu kita yang menghantar memorandum tuntutan 3 perkara yang telah pun berlegar-legar di grup WhatsApp sebenarnya, di grup FB sebelum ini, bahawa mereka akan berkonvoi dari Cyberjaya terus ke Dataran Putra dan akhirnya ke Pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya kira jika keadaan masih lagi belum diketahui sampai bila mereka berada di dalam, saya akan tutup seketika live ni. Nanti saya akan buka untuk sidang media rakan-rakan kita. Sebaik saja mereka keluar dari Pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, rasanya sampai di sini dulu. Nanti saya akan buka kembali. Setia bersama kami di Hailing FM. Rizal Adam melaporkan dari Pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.